Kasapuri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Cawangan Sarawak telah membuka 38 kertas siasatan berhubung kesalahan rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa sejak Januari hingga Mei lalu. Menurut pengarah SPRM Sarawak Datuk Badrul Shah Norman, daripada jumlah itu, seramai 28 individu telah ditahan, manakala sebanyak 14 kes telah didakwa di mahkamah. Datuk Badrul Shah juga berkata dari tahun 2012 hingga tahun lalu, seramai 281 individu termasuk 84 penjawat awam dicekup atas kesalahan rasuah. Seramai 102 daripada mereka telah dituduh di mahkamah, manakala 64 lagi disyorkan untuk tindakan tata tertib. Dalam tempoh sama, sejumlah 2,657 maklumat berhubung rasuah telah dilaporkan dan SPRM telah membuka 319 kertas siasatan. Beliau berucap pada majlis perasmian Komplek SPRM Sarawak di Kuching yang disempurnakan oleh Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pengurusan dan Profesional Datuk Seri Zakaria Jaafar. Pada sidang media kemudiannya, Datuk Seri Zakaria berkata agensi itu telah mewujudkan satu pangkalan data rasuah dikenali Name and Shame yang boleh dilayari dalam portal rasmi SPRM. Inisiatif ini bagi mendedahkan individu yang telah disabit dengan kesalahan rasuah sebagai rujukan kepada masyarakat. Siapa nama-nama yang ada di dalam itu yang telah ditangkap, dituduh dan didakwa melakukan perbuatan rasuah. Ada detail. Apa nama dia, IC pun ada, IC ada, kesalahan pun ada, gambar pun ada. Ia merupakan sebahagian daripada proses transformasi SPRM dalam memerangi rasuah secara habis-habisan selain mendidik masyarakat tentang kesan ganjalan negatif itu pada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Jabatan Perikanan Laut Sarawak kini dalam usaha memperkenal pemasangan peranti penyisir penyu atau TED pada pukat tunda. Pengarahnya Belayung Nyuak berkata, ianya bagi mengekang ancaman kepupusan haiwan itu akibat terperangkap dalam pukat. Katanya jika tiada kaedah pengurusan mapan seperti penggunaan TED, ianya boleh mengakibatkan kepupusan penyu. Beliau berkata kawasan pesisiran pantai, terutamanya di perairan 5 batu nautika dari pantai, merupakan kawasan penting untuk pembiakan dan pembesaran sumber ikan. Kawasan tersebut sensitif dan perlu dijaga dengan sebaiknya bagi mengelak berlakunya kepupusan sumber ikan dan hidupan marin. Beliau turut menasihatkan nelayan yang beroperasi di kawasan Pulau Talang-Talang supaya lebih berhati-hati kerana kawasan tersebut merupakan kawasan habitat penyu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perasmian bengkel peranti penyisir penyu di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh timbalannya Bohari Haji Leng. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu sebanyak 7,226 buah vesel atau kapal telah dilesenkan oleh jabatan itu sehingga tahun lepas. Daripada jumlah itu, 6,533 merupakan vesel tradisional dan 6,903 buah lagi vesel komersil. Kebanyakan vesel komersil tersebut merupakan vesel pukat tunda. Di Kuching, seorang penunggang motosikal maut dalam satu kejadian kemalangan dekat kilometer 24 Jalan Kuching Serian awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Eng Ahlik, dalam kejadian yang berlaku pada pukul 7.40 pagi itu, mangsa Antinggi Bakir, 37 tahun, maut di tempat kejadian. Siasatan awal mendapati pemandu kenderaan sedan itu yang dalam perjalanan menuju ke Serian sedang memotong dan memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh mangsa. Mangsa yang tidak sempat mengelak maut akibat kecederaan di kepala. Pemandu kenderaan sedan itu bagaimanapun hanya mengalami kecederaan ringan. Superintendent Eng mengesahkan perkara ini kepada RTM di Kuching. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak dan kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seramai 84 individu telah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa khas Taman Bahagian Kuching pada majlis pelantikan rasmi ahli-ahli jawatan kuasa khas Taman Bahagian Kuching di Pusat Hidupan Liar Matang Kuching pagi tadi. Menurut Controller Taman-Taman Negara dan Rizab-Rizab Semula Jadi Jabatan Hutan Sarawak, Sapon Ahmad, perlantikan ini bagi Taman Negara Bako, Taman Negara Gunung Gading, Taman Negara Talang Satang, Taman Negara Tanjung Datu, Taman Negara Kubah, Rizab Semula Jadi Semenggoh dan Rizab Semula Jadi Kuah Angin.
Jelasnya pemilihan ahli jawatan kuasa ini berdasarkan rekod cemerlang ke semua ahli terbabit. Dengan perlantikan tersebut, ahli jawatan kuasa khas tersebut bertindak sebagai mata dan telinga kerajaan untuk memantau dan melapor mana-mana aktiviti pemburuan haram hidupan liar hutan serta penerokaan hutan secara haram. Selain itu, mereka turut mempunyai hak untuk bersuara dengan penglibatan aktif dengan peranan masing-masing. Ini ujarnya dilaksanakan melalui mesyuarat jawatan kuasa dan hasil perbincangan akan diusulkan kepada pengurusan tertinggi untuk menambah baik tadbir urus taman negara atau rizab semula jadi. Sapon Ahmad yang berucap demikian pada majlis tersebut kemudiannya menyampaikan sijil pelantikan kepada semua ahli jawatan kuasa khas Taman Bahagian Kuching. Sebagai salah sebuah universiti awam, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS turut memain peranan penting dalam mengintegrasi budaya di kalangan kaki tangan dan pelajarnya. Menerusi acara ngabang gawai, adat warisan budaya setempat dapat diwarisi oleh setiap yang terbabit termasuk pengunjung yang hadir. Menurut Pengarah Perkhidmatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK yang juga tuan rumah bagi acara itu, Henry Tening, acara itu diadakan bagi melestari adat budaya masyarakat kaum Dayak di negeri ini. Tambahnya, ia juga membolehkan masyarakat bukan Dayak memahami erti di sebalik perayaan tersebut yang selama ini cuma dikenali sebagai sambutan selepas musim menuai. Ngabang di UNIMAS ni unik dari segi sebab yang mengambil bahagian bukan kaum Dayak sahaja. Ia melibatkan semua kaum. Malah penyertaan pertandingan juga terbuka kepada semua kaum. Kumang Gawai ataupun Keliang, ajak semua terbuka kepada siapa yang berkebolehan dan berminat. Itu membuat dia agak unik. Mengulas lanjut, beliau berkata terdapat pelbagai aktiviti telah dilaksana antara lawatan ke Ruai, pertandingan kumang dan keling serta pembukaan gerai makanan tradisi Dayak selain acara ngetas ranyai seperti sambutan gawai di Rumah Panjang. Istimewa daripada Semenanjung kerana dengan adanya aktiviti begini, pelajar daripada Semenanjung akan dapat mengenali keunikan keistimewaan negeri Sarawak. Di sini saya sangat tertarik melihat budaya yang ditonjolkan daripada pelbagai etnik di Sarawak ni. Dia satu benda yang baru bagi saya lah, dengan budaya-budaya seperti orang Ulu, Iban, Bidayu dan banyak lagi. Selama ni saya tahu ada Iban dengan Bidayu je. Bagi kami gawai itu adalah satu perayaan yang memang harus disambut untuk setiap tahun sebab menunjukkan komuniti kita yang memang banyak komite dekat Sarawak. Kami rasa tahun tu lah yang paling meriah dan memang menarik lah. Hari yang lepas. Kali ini kami rasa penganjuran peserta kumang dan keling, peserta kumang kebanyakannya semuanya non-Muslim. Kecuali kami dua ajak yang bertudung, so terasa macam experience yang paling besar lah yang pernah kami dua coba. Warga UNIMAS yang ditemui rata-rata meluahkan rasa seronok selain berpendapat acara itu suatu perkara menarik. Sesungguhnya usaha yang dilakukan oleh UNIMAS dalam penganjuran acara seumpama ini amatlah tepat dan wajar dalam memastikan adat dan budaya masyarakat terus kekal sepanjang zaman. Bak kata pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kolej Teknologi Sarawak TCS memperkenalkan dua program ijazah baru dalam bidang kewangan Islam yang semakin mendapat permintaan. Ketua Eksekutif TCS Azri Nur Abdul Rahman memberitahu dua program tersebut ialah ijazah pengurusan perniagaan dalam kewangan Islam dan ijazah pengurusan dan keusahawanan. Ia akan mula ditawarkan pada Ogos tahun depan dengan sasaran pengambilan seramai 200 pelajar. Beliau berharap dua program baru tersebut akan memenuhi permintaan tenaga kerja semasa dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur UniKL. Sasaran program tersebut bagi melahirkan graduan yang mampu mewujud dan mengisi peluang pekerjaan dan bukannya pencari kerja dalam bidang tersebut. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani Memorandum Persetujuan MOA antara TCS dengan UniKL yang diwakili oleh pengurusinya, Datuk Dr. Adam Baba di Kuching.
Ditubuhkan sejak 12 tahun lalu, Kolej Teknologi Sarawak yang dahulunya dikenali sebagai Kolej Twin Tech Cawangan Sarawak telah melahirkan ramai graduan dalam bidang kewangan dan teknologi melalui penawaran pelbagai program peringkat diploma dan ijazah.